السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, sambung majmu' Salasir Rasail risalah pertama muka surat 12 Jawi 26 Rumiyat. Setelah membahaskan berkaitan dengan perkara fardu wudu, setelah selesai fardu wudu ada 6, selesai dah 6. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Masuk perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula yang membatalkan wuduk itu empat perkara. Terjadi 4 perkara ni maka batal wuduk. Bagi yang dah tahu, dia sebagai ulangan. Bagi yang belum tahu, dapat tahu. Ya, bagi yang tersalah tahu, dapat betul kan? Untung. Bagi yang tak tahu, dapat tahu. Ya. Bagi yang dah tahu tapi salah, rupanya yang lain, dapat betul kan? Bagi yang dah tahu, ulang. Malah ulang pengajian berkaitan dengan ilmu-ilmu fardu ain yang kita panggil simple, rendah macam ni. Ulang-ulang, dah tahu ulang, tak wajib sebab dah tahu dah. Asalnya wajib, bila dah tahu tak wajib dah lah sebab dah tahu. Ulang lebih besar pahala daripada zikir. Lebih besar. Seafdal zikir adalah mengulangi ilmu wajib tapi dah tahu. Kalau ilmu wajib tu tak tahu tu wajib. Seafdal zikir ataupun mengingati Allah. Nak mengingati Allah ni macam-macam. Dengan cara baca Quran, dengan cara semayang, dengan cara belajar ilmu syarak, semua tu mengingati Allah lah secara umumnya. Memerhati alam, tengok langit, tengok laut dan sebagainya. Itu semua secara umum dia panggil zikr. Zikir ni mengingati. Tapi orang Melayu bila sebut zikir, yang tu je lah, subhanallah, la ilaha illallah, itu pun zikir juga. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah kan mengingati Allah. Jadi sebenarnya bukan tu aja mengingati Allah. Apa sahaja perbuatan atau perkataan yang kita sebut mengingati Allah, maka itulah zikir secara umum. Dan banyak jenis. Ada orang tengok gambar ulama, ingat pada Allah. Sebab tu kalau kita nak kira gantung gambar-gambar ulama tu kenapa? Buat apa gantung gambar-gambar ulama? Antaranya sebab tu, bila tengok ingat kepada akhirat, ingat kepada agama. Jadi banyak perkara tu. Ada orang pergi masuk hutan tengok, ya Allah hebatnya. Ada orang buat kajian sains ke apa, tengok binatang-binatang kecil, virus ke apa benda ke, bakteria kecilnya, hebatnya Allah. Itu antara zikrullah. Dan antara lain belajar zikrullah juga. Dan bila kita belajar, ini hukum hakam yang dibawa oleh Nabi, yang Nabi yang ajar, yang oleh Nabi itu dapat asalnya adalah suruhan Allah dan Rasul juga. Okey, dalam banyak-banyak mengingati Allah yang jenis-jenis macam-macam, sembahyang apa semua tadi, yang paling besar pahala ulang perkara
Ulang ilmu yang wajib. Dia dah tahu. Ilmu tu wajib. Dia dah tahu. Bila dah tahu, terangkatlah kewajipan. Ulang balik. Itu yang seafdal-afdal, sebesar-besar zikir. Kata Imam Ghazali. Sebesar-besar zikir. Paling besar sekali. Sebab tapi kalau kata dia tak tahu lagi, itu bukan zikir atau itu wajib. Sebab zikir hukumnya sunat. Zikir hukumnya sunat. Jadi kadang-kadang kita, itulah ada orang baru ni, dia dah pergi haji, dah pergi umrah, haji dah umrah 2 kali, haji sekali. Maknanya lepas ni duit pun tak ada lah. Mungkin tak ada niat pun dah nak pergi. Duit pun dah banyak kali dah, sekali haji 2 umrah cukup dia pun berumur dah. Duit pun tak berapa nak ada dah. Jadi tak kira, tak adalah perasaan nak pergi tu, tak adalah. Kalau ada duit, baru ada rancangan nak pergi. Tak tahun ni, tahun depan, 10 tahun lagi. Tapi adalah sumbernya. Ini langsung, tak adalah. Jadi tak pergi ya. Adalah pengajian kat masjid, pengajian berkaitan dengan buat umrah apa semua kan, tawaf sebagainya. Dia tak masuk dah dulu lah. Borak lepak dulu, borak popai-popai lalu pak. Sebab apa? Sebab dia kata pertama dah pergi. Betul. Dan bukan pergi sekali, 3 kali dah pergi Mekah. Dan memang tak ada harapan dah nak pergi. Adat kata tak ada harapan dah nak pergi. Jadi rugi. Duduk kat luar, betul tengok tak apalah ustaz, duduk kat luar pun zikir. Rugi. Yelah, zikir tu dapatlah pahala. Sepatutnya ujung-ujung ni mengaji, belajar, ulang. Kerana dia adalah sebesar-besar zikir, sebesar-besar pahala zikir. Sebab pahala zikir banyak peringkat. Tak sama orang baca subhanallah dengan la ilaha illallah. Sebab seafdal zikri, afdal zikri la ilaha illallah. Jadi tak sama. Alhamdulillah dengan subhanallah tak sama. Itu tak tahulah berapa banyak tak sama tu, tak sama. Allahu akbar dengan Allahu akbar dengan la ilaha illallah tak sama. Zikir tak sama. Begitulah juga sedekah dengan sembahyang sunat tak sama. Dengar sedekah, bila sedekah daripada 1 tu 700 ganda 700 dalam Quran sebut kan. Sembahyang sunat tak sama. Yang sunat-sunat ni. Tapi yang dalam banyak sunat-sunat, yang paling besar mengulangi yang wajib. Mengulangi yang wajib. Benda tu wajib, tapi dah buat. Betul, ulang. Contohnya dah sembahyang maghrib tadi kan. Tiba ada orang minta tolong, jom teman aku, bukan tolong sembahyang maghrib sekali lagi sebab aku tak sembahyang lagi. Dia panggil sembahyang mu'adah, ulang balik. Besar pahala. Tapi dia sunat. Besar yang sunat lah. Yang wajib tak boleh lawan. 70 kali ganda sunat. Jadi dalam banyak-banyak tu adalah mengulangi. Tu kadang-kadang kata Allah belajar batal wuduk pun takkan belajar. Tengok ayat tu. Kita dah khatam, dah faham, dah tahu semua sebagai ulangan ataupun ada benda lagi. Mana tahu tak? Mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullah. Ada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Pertama, keluar suatu daripada kubul atau dubur. Keluar suatu daripada kubul atau dubur. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang yang keluar najis dua-duanya. Keluar sesuatu, maka bila sebut sesuatu bila sesuatu, keluar sesuatu, maknanya tak payah katalah keluar apa, sesuatu. Janji ianya sesuatu. Kullu ma kharaja min ahadis sabilain min bauli au ghaid au dam au rih, apa saja keluar sesuatu. Kalau bahasa sekarang orang panggil keluar something. Sama ada something tu, sesuatu tu, ya betul lah tu, something sesuatu tu. Okey tu. Janji keluar. Apa dia? Kalau bahasa sekarang panggil pepejal, bahasa sekarang bahasa moden. Cecair atau gas. Tu sesuatu. Selain pada 3 ni ada tak sesuatu? Mana ada? Inilah sesuatu. Pepejal ni yang bertokor tu lah, pepejal. Cecair jenis apa, meleleh, dia panggil cecair. Jelly. Wih, jelly, keluar jelly lah yang macam. Jelly betul lah. Cecair lah tu, jelly. Ya betul juga. Cuma detail. Dia jenis mungkin macam air pekat, air cair, air apa, ataupun jelly. Itulah tu. Ataupun gas. Gas tu kita panggil kentut angin lah. Angin. Keluar daripada kubur dan dubur batal. Kubur dubur batal. Cuma dubur kita mungkin boleh bayang, mungkin boleh tahulah apa yang keluar. Memang akan keluar, kadang-kadang dia keluar papejal. Yang malah papejal tu walaupun bukan istilah panggil nadir, walaupun bukan yang biasa. Kita tahu dah najis macam tu, tapi yang keluar ni bukan biasa.
yang nadir. Nadir ni yang rare. Apa dia? Contoh keluar batu. Batal tak? Kita bukan nak, janganlah duk bayang keluar tu. Kita kata batal tak wuduk. Bahas kita batal wuduk. Jangan lagi fokus duk bayang benda lain. Fokus kita batal wuduk. Kata, macam mana boleh masuk batu kat dalam perut dia ke apa? Batu karang bukan keluar. Contohlah. Batu karang. Kencing. Ada seorang kawan saya. Batu karang. Allah. Jagalah jangan kena batu karang. Memang seksa. Dalam bilik air bunyi. Saya satu rumah yang di rumah sewa. Wah dalam bilik air. Gemua apa? Silat berkungfu dalam bilik air. Sakit bunyi. Sakit bila nak keluar. Tak macam ni. Nak kencing. Pundi penuh lah. Air kencing tak keluar. Teran pun tak keluar. Lagi teran lagi sakit. Tapi dah penuh ni. Dia kata. Dia teran keluar setitik. 2 titik. Kadang-kadang darah keluar. Jagalah batu karang ni. Janganlah. Apa tua ke apa. Tak nak pergi kena batu karang. Buat. Dia kata. Nak banding air kencing dengan air mata. Banyak keluar air mata lagi. Air mata gini yang keluar. Air kencing 2-3 titik je. Akhir sekali. Itulah. Adalah. Akhir sekali dah jumpa dah pergi. Dia, doktor nak buat. Doktor nak bedah lalu. Dia tak kerja lain. Nak ni sombat masuk wire sebagainya kan. Dia tak mahu lah, ngeri. Akhir sekali tok guru ajar. Boleh dia kata. Ni tradisional lah. Boleh kalau tak nak. Tapi kena tahan sakit tu sekali. Tapi sakit sungguh, tapi sekali tu je. Dia kata tak apalah sekali daripada kena berkali-kali. Macam nak buat ni tak payah doktor. Dia pun buat lah, dia kata jadi. Masa nak kencing tu tekan, lepas tu tekan sungguh-sungguh walaupun air kencing keluar. Sebab dia bukan asal nak kencing je setitik tu dia. Bukan. Dia ada time dia. Tengok dia makan apa. Kalau gitu memang kena masuk hospital dah. Tak payah tunggu sehari. Berapa jam kena kira. Ini maksudnya ada time-time elok je keluar. Ada time-time keluar tak apa-apa lawas. Tak apa-apa lawas. Ada langsung tak keluar 2-3 titik. Tu jadi gitu. Kadang-kadang malam-malam tengok dia makan. Dia makan mi goreng. Habis. Saya tengok dia makan mi goreng. Tak boleh lama 3 bulan nak makan. Tak boleh. Sakit belakang kira. Iyalah malam tu dalam air. Mi goreng. Sebab ada kapur. Mi goreng kan dibuat kapur. Bukan masalah mi tu. Masalah kapur. Kalau time boleh kencing lah. Maksudnya boleh kencing tu. Tapi ada rasa. Dia kata tekan kat depan tu. Teran. Biar dia pressure tu tinggi. Tapi tahan. Tahan je. Habis merah muka-muka. Lepas tu lepas. Dia punya momentum air pressure tu. Keting bunyi. Besar tak? Besar ni kot? Bukan. Keting tu batu tu keluar. Tu keting. Keluar. Dia pun ambil masuk. Dia basuh. Ni dia kata ni keluar. Tapi berdarah seminggu lah. Kencing berdarah kecil. Tapi tak sakit lah. Cuma berdarah dia nak dalam tu luka. Dia kata ni kalau buat batu cincin bagus ni kata. Tak boleh. Itu kalau ada dalam poket, tak sah semayang. Batu tu. Sebab dia bukan batu yang kita telan kat luar tu, bukan. Bukan. Itu batu terhasil daripada mendapat makanan minum kita. Jadi maknanya dia air kencing sebenarnya. Air kencing, asal air kencing jadi batu. Kalau batu ambil termakan batu, lepas tu keluar, yang itu suci. Maksudnya ambil batu tu keluar, keluar je tak. Basuh suci. Boleh buat semayang, no problem. Buat batu cincin semua boleh. Sebab dia batu yang ditelan, keluar batu juga. Dia beza yang batu karang. Batu karang bukan batu. Bukan batu tu. Dia mendapat sikit-sikit apa benda tah. Kasih apa benda tah ada nama. Dia mendap sikit-sikit banyak sangat. Saya lupa dah apa nama tu. Okey, sebab itulah kalau keluar yang kita telan keluar balik, walaupun dia contohnya batu, shilling tu boleh masuk. Beli ni. Tapi jangan cakap tu bekas begok. Jangan cakap je tu. Shilling keluar, ada orang telan shilling keluar. Boleh pakai, boleh. Tak ada. Basuh aja. Macam tu juga yang kita tahu kopi Tek Musang. Kopi luwak. Pernah minum? Mahal tu. 1 kilo 1,500. 1 gelas 50 ringgit gitu besar ni.
Dia daripada musang tu, makan kopi, lepas tu dia berak, ambil cuci, proses. Mahal Malaysia ada. Malaysia tak ada, Malaysia ada. Dan ianya halal. Ada syarat-syarat lah halal dia. Ada syarat-syarat. Kita bukan nak bahas tu. Dan itu yang pelik lah. Keluar cacing, betul lah. Cacing keluar. Walaupun lepas dia keluar, dia masuk balik. Betul. Okey, yang normal pula. Itu yang luar biasa. Yang biasa. Kencing, tahi, darah. Keluar darah. Betul. Batal wuduk. Ataupun yang jenis angin ni kentut. Batal juga. Ada yang tanya, orang perempuan kadang-kadang dia ada satu kentut nama kentut farash. Pada mazhab Syafi'i batal. Pada mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Syafi'i batal. Jadi oleh sebab tu, sebab apa? Dia sesuatu lah tu. Keluar daripada kubur dan dubur, sesuatu. Itu sesuatu lah. Di antara dua tadi. Batal. Okey, habis kat situ. Kubur dan dubur. Keluar ke kubur dan dubur. Melainkan mani. Mani kalau keluar tak batal. Pelik pula. Mani tu sesuatu lah. Sebab tu dia kata melainkan kecuali. Ada kecuali kat situ. Sebab apa? Yang keluar batal ni najis. Najis keluar batal. Kalau bukan najis keluar tak batal. Mani suci. Kalau mani tu najis, kita ni najis lah. Nabi Adam dengan Nabi Isa je yang bukan berasal daripada mani. Nabi Adam Hawa, lupa suami isteri dia. Nabi Adam, Hawa dengan Nabi Isa. 3 orang je. Yang lain semua berasal daripada mani. Habis kalau ianya najis, mana ianya keluar dan keluarnya membatalkan wuduk, bermakna ianya najis. Kalau najis, kita pun najis. Sedangkan dalam Quran kata, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan Bani Adam. Mulia apa daripada najis? Maka pada mazhab Syafi'i tak batal. Tak batal. Keluar mani tak batal. Tidak batal, tetapi wajib mandi. Tapi wajib mandi. Maksud tak batal adalah wuduk dia kekal. Kita cerita tentang wuduk ni, wuduknya kekal. Cuma boleh semayang ke tidak? Nak semayang kena 2. Yang pertama, suci daripada hadas besar. Yang kedua, suci daripada hadas kecil. Hadas kecil dia suci, hadas besar dia tak suci. Maka tak boleh semayang jugalah. Tapi ada wuduk. Sebab dia sedang wuduk, kemudian keluar mani. Mungkin mimpi ke apa ke. Dia mimpi ke mimpi. Tidur sambil duduk, lepas tu mimpi. Boleh jadi ya, tidur sambil duduk tak membatalkan wuduk, lepas tu mimpi. Ataupun dia jenis manja sikit Tengok manja sikit, mungkin tak kisah. Yang penting dalam keadaan dia keluar mani dalam keadaan ada wuduk, maka tidak membatalkan wuduk. Cuma tak boleh semayang. Masih batal. Ini tak payahlah cerita tu, cerita mani Masih batal. Masih najis, batal. Katalah tak ada masih. Okey. Jadi soalan balik. Buat apa kalau ada wuduk? Maksudnya wuduk tak batal, tapi tak boleh buat apa-apa. Boleh baca Quran. Baca Quran wajib suci pada hadas kecil dan hadas besar. Tak boleh juga. Pegang Quran tak boleh juga. Semua tak boleh. Masuk masjid semua tak boleh. Soalannya buat apa? Apa guna? Boleh kata apa guna ada wuduk tapi tak boleh buat apa-apa? Tu soalannya. Baik kata batal je wuduk. Sebab kalau ada wuduk pun tak boleh buat apa-apa. Ada guna? Ni perbahasan level tinggi. Kita bukan terima aja, kita nak tahu sebab. Setakat terima aja semua boleh terima. Oh betul, dah tahu dah, biasa belajar. Keluar mani tak batal, tapi tak boleh buat apa-apa. Nak semayang tak boleh. Soalannya apa gunanya kalau ada wuduk tapi tak boleh buat apa-apa? Baik tak ada. Kalau kata batal pun tak apa, sebab tak boleh guna. Ada guna. Apa guna? Gunanya adalah dia gini. Apabila dalam keadaan berjunub, maksudnya berjunub perlu mandi lah kan, tapi tak mandi lagi. Dalam keadaan berjunub ada perkara kalau dia buat makruh. Antaranya makan, makruh. Berjunub makan halal tapi makruh. Makruh tu makruh lah. Minum makruh. Tidur makruh. Tidur dalam keadaan berjunub makruh. Buat kerja, pergi musafir
Junuk-junuk pergi musafir. Makruh. Mana orang tahu? Mana tulis? Junuk. Mana ada kalau gitu pakat-pakat mandi. Mana ada orang tahu pun buat muka-muka relax. Padahal ada junuk. Oh, mana orang tahu pun. Semayang memang tak boleh. Jadi dia pergi musafir, dia pergi kerja, dia buat kerja, cangkul apa, semua dia buat. Makan, minum, semua makruh. Macam mana kalau nak buang makruh tu, buat makan, minum, pergi kerja, musafir, macam nak angkat makruh tu. Tapi tak nak mandi lagi. Kalau mandi, selesai masalah. Tak nak mandi. Kena ada wuduk. Nak tidur, berjunuk, nak tidur, makruh. Ambil wuduk, tidur. Tak makruh lah. Cara untuk mengangkat makruh tu adalah dengan berwuduk. Nak musafir, tapi berjunuk, malah mandi lagi. Sejuk kata, musim-musim sejuk ni. Malah, pergi musafir, dalam keadaan berjunuk. Macam mana, makruh. Macam mana nak angkat makruh tu? Wuduk. Jadi, bagi orang yang ada wuduk tapi tak boleh semayang tadi, tu kan dia ada wuduk. Sebab wuduknya tak batal. Maka apa dia buat? Tak makruh. Itu faedah dia. Sebab hukum dia tak ada saja-saja, dia mesti ada faedah. Kita jumpa kan tak jumpa je. Sebab itulah, walaupun keluar mani, ketika ada wuduk tak batal. Wuduk kekal ada, tapi tak boleh buat semua. Cuma apa yang dia buat, tak ada hukum makruh. Kawan seorang lagi, keluar mani dalam keadaan tak ada wuduk, maka dia tak ada wuduk dan berjunuk dulu. Maka dia makan semua makruh. Kawan ni tak makruh. Sama-sama berjunuk, tapi seorang makruh, seorang tak makruh. Itu dia punya faedah. Faedah dia. Yang kedua, habis yang pertama. Yang kedua, hilang akal dengan sebab gila atau pitam. Hilang akal. Hilang akal walaupun sekejap. Hilang akal. Macam mana hilang akal? Gila. Mungkin orang ada kena penyakit gila lah. Macam tak tahulah penyakit. Kadang-kadang dia accident. Lepas accident tu dia kadang-kadang black out kejap. Black out. Masa blackout tu dia jadi gila. Kadang-kadang memang daripada lahir. Macam-macam. Kadang-kadang kena sihir. Ada kena sihir sampai gila. Sebab dia nampak. Lama-lama dah tak kena sihir dah pun nampak juga. Dia dah emosi. Gila. Ha? Bunian. Boleh jadi ya. Lain macam. Kadang-kadang apa dia panggil penyakit sekarang ni? Sekejap. Bukan. Sawat antara gila. Sawat antara. Anxiety. Nak sebut tu tadi. Anxiety. Bahasa sekarang orang tak panggil gila dah. Orang panggil anxiety. Adik-beradik gila lah. Adik-beradik tiri gila. Anxiety. Dia rasa bila aku nak mati lah, apalah, entah apa-apa lah. Kita kalau duduk macam rasa tak boleh duduk dengan orang macam ni. Dia takut itu, takut ini. Kau ni kenapa? Takut. Dia anxiety. Macam-macam lah punca dia. Tapi yang tu tak sampai gila. Tu belum lagi. Belum. Anxiety belum sampai tahap gila. Yang ni hilang akal. Hilang terus. Anxiety masih lagi ada akal. Itu tak termasuk. Ni hilang akal. Gila tak sedar langsung. Tak sedar. Maka batal wuduk. Jika dia ada wuduk, betul kita, tadi kau dalam 5 minit jadi gila. Aku gila. Aku buat apa? Kau tumbuk orang tu. Aku tak khabar. Tak khabar. Lepas tu, gitu. Tak apa. Dia ada wuduk ni. Ambil wuduk balik untuk sembahyang. Gitulah batal. Ataupun pitam macam mana? Pitam ada 3 peringkat. Yang pertama, pitam dia panggil pengsan, iaitu lama. Kalau pengsan ni biasanya berapa hari? Kira 6 jam orang panggil pengsan tak? 6 jam tak sedar. Koma lagi lama lah. Koma mungkin 2-3. Rasanya 3-4 jam orang panggil pengsan lagi kot. Koma tu dah mungkin main sehari kata 2 hari 3 hari baru pengsan, baru koma. Jadi kalau ada satu lagi panggil gelap mata. Gelap mata tak? Duduk darah rendah tak? Naik bangun. Betul terang. Gelap itu tak termasuk. Itu tak batal. Gelap mata tak batal. Yang batal pitam ni tumbang tak sedar diri 2-3 jam kita panggil pitam. Macam itulah. Ataupun 1-2 jam kita panggil pitam. Ataupun pengsan batal juga untuk pitam batal. Gelap mata tak batal. Pitam batal. Pitam kita istilahkan 2-3 jam lah. Pengsan kita istilahkan 1 hari ke atas. Sebenarnya boleh nak sebut pitam pun. Yang penting tak sedar sehari 2 hari 3 hari batal wuduk juga. Koma lebih lama pada tu mungkin kita letaklah istilah tu. Tengoklah kamu balik sebulan 2 bulan batal wuduk juga. Habis 3. Gelap mata, pitam, pengsan, koma. Lepas tu titik.
Titik tu innalillah. Noktah. Lepas koma sila titik. Titik tu matilah. Okey. Batal koma dia boleh disambung balik. Betul koma. Koma disambung balik. Faham tak? Maksud orang yang koma lepas tu sedar balik. Pecah rekod 17 tahun. Rekod 17 tahun dia koma, lepas tu sedar balik. Koma, lepas tu mati 42 tahun. Dia koma, lepas tu koma, maksud hidup lah koma tu, lepas tu mati 42 tahun. Tapi koma hidup balik 17 tahun. Oh, pecah rekod 42 tahun, lepas tu mati lah. Mati tu maksud tak ada habis lah. Mungkin dia pasang alat tu kot. Kalau tidur paling lama, tidur paling lama 309 tahun. Ashabul Kahfi. Tu cicak kata betul lagi. Sini cicak selalu, hari tu cicak ni boleh tahan cicak sini. Hari tu cicak ni juga ni, sama ni, keturunan sama ni. Cicak ni. Asal orang cakap je dia cocek. Okey. Habis sebab gila atau hitam. Atau tidur jika tidur juga membatalkan. Tidur juga membatalkan wuduk. Tapi jika tiada tetap pungkurnya. Pungkur rumi apa rumi? Pungkur juga. Pungkok lah, pungkok. Orang tak kata pungkok. Dalam bahasa ni panggil pungkur. P-U-N-G-K-U-R kan. Pungkur. Kalau bunyi utara kan dia ni sikit kan. Dia pungkok. Tu pungkok. Jika tidak tetap pungkoknya. Kalau macam bunyi tu. Maksudnya pungkung dia tadi tu. Dia tak tetap. Apa maksud tak tetap? Ni bumi ataupun lantai bumi, papan apalah kan. Punggung dia duduk tu tak tetap. Bukan tetap gitu. Duduk. Dia apa? Menyenggeng apa ya? Nyenggeng kat tu. Nyenggeng ni. Tu tak tetap tu. Sengit. Baring. Tak tetap baring. Tetap tu bukan tak bergerak. Bukan. Tetap tu bukan maksud tak bergerak. Punggung dia tu. Senang cerita gini lah. Bila letak punggung tu dekat lantai ke, dekat bumi ke, dekat papan letak, kalau kentut takkan keluar. Takkan keluar. Sebab tetap. Macam mana nak bagi keluar? Kena senggengkan dia. Jadi awak naik motor hati-hati kalau kita duduk belakang kan. Motor dia tengah duduk, dia sengit tu. Hati-hati jangan duduk belakang. Nak membuang tu. Dia takkan boleh kalau duduk, dia takkan boleh keluar. Takkan boleh. Kalau nak keluar dah geng-geng sengit sengit awak benda ada betul-betul badan. Padahal nak kentut. Jadi kalau tidur tidak tetap papan punggung. Dengan maksud boleh keluar kalau kentut tu boleh keluar. Maka batal. Tapi kalau tetap papan punggung tak batal. Tetap papan punggung tak batal. Dia sebenarnya ada 4 syarat. Dalam kitab kita tak ada. Mari kita tengok 4 syarat apa. Dia ada 4 syarat. Semua jenis tidur membatalkan kecuali 4 syarat. Ada 4 syarat. Kalau tidur pun tak batal. Dengkur tak termasuk. Maksudnya dengkur atau tak berdengkur bukan penanda batal atau tidak. Maknanya kalau berdengkur tak batal. Sebab kita nak tengok bukan mulut, nak tengok punggung. Okey, ada 4 syarat. Pertama, yang tidur tak batal. Sempurna 4-4, maka tak batal. Yang pertama, tadilah rapat papan punggung. Maksud rapat, tak mungkin keluar angin kalau kentut. Memang tak mungkin. Bukan. Yang pertama, kena duduk. Pertama, syarat pertama duduk. Berdiri tak boleh. Berdiri, dia lepak di dinding punggung dia. Rapat, lepas tu tidur. Tak boleh. Dia mesti duduk pertama. Duduk dengan punggung. Tak, tu syarat pertama. Yang kedua, tubuh dia tu, punggung dia tu ada isi. Jangan terlalu kurus. Kalau kurus, duduk kat mana pun tetap keluar juga. Ada je lurah yang boleh keluar. Itu tak boleh. Dia kena ada isi kat punggung. Cara mudahnya test. Test tu bila rasa nak kentut, pergi mana-mana duduk, cuba. Keluar. Pegang, keluar. Tak keluar. Jadi dia tahu dah. Jika tertidur nanti, ketika duduk, tak batal wuduk aku jika cukup syarat tadi. Jadi kena try lah, kena cuba lah. Mana tahu ada orang yang kata tak keluar, bila duduk keluar.
Rupanya ada. Ada tempat-tempat celah-celah yang boleh keluar. Ya, sebab dia tak cukup isi ke apa kan. Okey. Batal. Apa ni? Batal lah. Alas bantal. Oh, ala bantal. Yalah, ala bantal lah. Cuma kalau di surau masjid nak bawa bantal, betul lah. Kalau kata dia duduk atas bantal, okey, betul lah. Walaupun dia tak diisi, tapi tak keluar juga kan. Okey, tak batal. Tak batal. Jadi itu yang kedua. Dia biasa ni jadi kat mana? Jadi kat surau masjid. Biasanya ada 2 time yang paling selalu jadi. Khutbah Jumaat, kuliah. Yang kuliah Jumaat bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah mengayi dah. Bila sedar balik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dah sedar balik. Ketika kuliah sama masa duduk kuliah Assalamualaikum warahmatullahi dah mari dah. Bila sedar balik wallahu alam. Sedar balik. Itu standard. Masa ni jadi dua tempat ni jadi. Jadi takkan bawa bantal kot. Jadi kalau tidur-tidur time ni kena hati-hati lah. Kalau time semayang tu kan. Semayang Jumaat. Kadang-kadang kita tengok mana kepala dia. Tak ada kepala. Tengok ke belakang. Kita nak belakang. Hilang kepala. Oh, ada kepala. Ni. Okay. Ini tu tu. Okay. Kadang-kadang dia angkat kaki tau. Tak tahu dia sedar ke tidak. Dia angkat kaki. Lepas tu dia angkat ni. Betul? Konon-konon lah. Konon-konon aku tak tidur. Tapi mata ni tu. Betul angkat. Angguk kita aku tak tidur. Padahal dia tidur. Lepas tu kadang-kadang dia angkat kaki dia ni. Angkat. Kita tengok aje. Okay. Lepas qamat, dia terus sembahyang. Tak sah sembahyang Jumaat dia. Dia kena keluar ambil uduk dulu. Tak sah sembahyang Jumaat dia. Mazhab Syafi'i tak wajib dengar khutbah. Maknanya tak dengar khutbah tidur pun tak apa. Kecuali dengan jika 40 orang dah dengar. Minimum 40 orang lain dah dengar dah. Jadi dia boleh sembahyang terus. Cuma tadi batal wuduk. Batal wuduk. Bila batal patut kena ambil wuduk dulu kat luar. Tapi nak ambil apa orang tu rapat dah. Berdosa lah sembahyang. Tu hati-hati tu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dia jaga macam mana dia tidur. Dia tidur gitu, jaga gitu lah. Dia kan tidur gini, jaga dah terguling lah, dah jatuh dah kan. Tu tak boleh batal. Yang keempat, tak ada seorang nabi pun bagi tahu untuk dia batal. Yang ni pelik sikitlah syarat keempat ni. Nabi. Kalau ada nabi bagi tahu dia, tadi engkau batal. Engkau tidur tadi kan, tapi batal. Kentut, maka batal wuduk. Sebab apa kena sebut nabi? Sebab nabi siddiq cakap benar. Bila dia cakap tak mesti betul. Jadi kalau ada nabi bagi tahu, maka batal 4 syarat. Kenapa sampai sekarang dalam kitab fiqh ada sebut nabi sedangkan nabi dah tak ada, rasul akhir zaman dah wafat lama dah? Sebab ada seorang lagi. Ada tak nabi seorang lagi? Ada. Apa? Rasul Melayu. Mana? Bukan. Nabi Isa lah nanti turun balik. Sebab tu hukum tu kekal sampai sekarang. Hukum kekal sampai sekarang sebab apa? Walaupun sekarang tak ada nabi, tapi nabi akan ada balik. Dia kekalkan hukum itu. Kalau katalah Nabi Isa kata nanti kan, batal lo tadi ada kentut, maka wajib percaya. Tapi kalau orang biasa bagi tahu, aku bunyi macam kentut, tak wajib dengar cakap dia. Dengan syarat cukupkan 3 syarat tadi. Tak wajib dengar. Walaupun dia kata bunyi kentut tadi, tak wajib dengar. Tapi Nabi je wajib dengar. Itu syarat yang keempat. Habis. Yang ketiga. Air basi pun tak apa? Bukan penanda batal atau tidak. Air basi, berdengkur, lama dengan sekejap, tidur 4 jam tidur, dia tak kira. Dia bukan lama sekejap, dia tengok 4 syarat tadi. Lama. Mazhab lain ada. Mazhab Hanbali, tidur lama batal, tidur sekejap tak batal. Walaupun berguling. Tu mazhab. Kita tengok kat Mekah. Orang ceritalah. Dia lepas subuh, bukan selepas azan subuh, dia sembahyang sunat. Lepas tu ada masa lebih kurang 15 minit, 20 minit untuk sembahyang subuh, dia baring tidur keroh. Bila qamat, dia bangun terus sembahyang tanpa ambil wuduk. Itu mazhab lain. Mazhab lain, tidur lama batal, tidur sekejap tak batal. Duduk ke tak duduk tak kisah. Yang penting tidur sekejap tak batal, tidur lama baru batal. Mazhab Syafi'i, tidur lama mana pun tak batal. Tidur sekejap pun batal jika papan punggung tadi tu. Tu beza dia.
Tu beza. Jadi dia tak kira keluar air basi. tak kira. Dia tak kira keluar air basi. Cuma kalau betul air basi daripada perut, itu najis. Kalau air basi bawah lidah yang kita panggil air basi juga, tu tak najis. Air basi bukan semestinya najis. Air basi ada dua. Satu daripada perut. Masa baring dia akan keluar naik bercampur dengan air liur. Kita panggil air basi. Yang ada peta tu lah. Yang ada peta tu. Tapi kalau air liur bawah lidah kan ada air liur tak? Bawah lidah. Busuk juga. Kalau kemam 2-3 jam, 4-5 jam busuk. Itu nama air liur basi. Tapi dia tak najis. Apa masalahnya? Masalahnya kalau najis, mayang tak sah. Tak basuh. Itu je. Biasanya tidur dia akan keluar lah. Biasa duduk tak keluar. Tak keluar air perut. Air yang keluar air bawah lidah. Jadi tak apalah kalau tidur atas bas tu kan. Walaupun tidur atas bas tu, dalam keadaan ada wuduk, walaupun air liur banyak dia, busuk ni, tetap juga wuduknya tak batal dan boleh sembahyang. Sebab masa duduk tak boleh air perut nak naik. Bila baring bawa air perut naik masuk ikut apa ni? Yang benda lah injap tu dia akan keluar slow-slow. Tambah-tambah kurang grip kat injap ni. Keluar naik. Lepas tu terasa pedih, panah, nak terbatuk, semua ada maya naik. Lepas tu keluar. Lepas tu kita tengok air liur tu tak sama dah macam air liur. Dia jenis macam cair pelik dah. Warna pun kuning pelik dah. Okey. Habis. Yang ketiga. Bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Tu orang kata tak? Belajar bab batal wuduk batal wuduk banyak dapat air ni. Baru 2. Baru buat cerita pasal batal wuduk. Dah kata Allah tak kata reti-reti lagi batal wuduk. Ketuk batal wuduk sentuh batal wuduk sentuh laki perempuan. Dia kata kentut batal lah wuduk. Betul tak? Betul. Cuba kita detailkan sikit. Tak jawab ni. Bertemu kulit laki-laki dengan perempuan. Sentuh batal wuduk Ya ke batal wuduk? Sentuh laki perempuan yang boleh kahwin batal wuduk. Tu aja. Semudah itu. Bagi soal kat dia. Kalau tak mau mengaji lah. Sebab dia kata dah tahu kan. Bagi soal dia. Kalau baby umur 6 bulan. Yang boleh kahwin lah maksudnya. Dia pegang. Betul tak? Tak betul. Batal wuduk je pun. Kadang-kadang kita rasa kita macam dah hebat-hebat reti-reti sangat tau. Bila kita detailkan sikit, goyang sikit, tak reti, takut. Kadang-kadang tahu, tapi nak jawab tak berani, tak confident. Maknanya tak berapa tahu sangat tu. Dia kena yakin. Batal sentuh bayi, tak batal tu. Nak gitu. Kalau bayi tak batal, kalau budak umur 5 tahun batal. Tak batal. Tu yang kita nak dengar. Tu bukan jawapan baru nak baca ni. Apa dia? Apa dia? Angin tu sebenarnya dia ada dalam perut. Dia ada usus. Kadang-kadang dia naik turun dia urik. Dia berlari-lari. Selagi tak keluar, dia ayat ni, selagi tak keluar, selagi tu tak batal. Waktu tu setan akan mari kacau. Setan yang duduk dalam darah kita yang dia boleh masuk dia mari kacau. Jadi bila macam tu, kita akan rasa macam dah keluar sebab laju daripada atas ni. Lepas tu dia break. Sebab mana tak kita kemut. Bila kita kemut tak keluar. Lepas tu berasa hilang. Hilang tu macam keluar, macam menyerap masuk tau. Tempat yang khipuk tau. Kena jelas ni jangan main-main. Kena jelas betul tak? Kena jelas. Kalau tidak dia konon-konon macam faham, padahal tak faham. dia bila tempat yang berkedut tu, khipuk tu, konon-konon kita dok rasa perasaan ni macam keluar kat tu lah, sebab tu hilang. Dia jadi was-was gitu. Maka Nabi dah bagi tahu siap-siap dah. Nabi dah ajar siap-siap dah. Soalan tadi sahabat dah tanya dah. Nabi kata, selagi tak bau dan tak rasa dengan yakin, selagi itu tak batal. Selama jangan ganggu, jangan ikut je. Tak apalah. Ikut tu maksud jangan layan, jangan bela setan tu, jangan bela tu macam mana? Allah ambil je lah wuduk. Bukannya air pun free. Bukan susah, tak sampai 5 minit. Berapa minit ambil wuduk? Sila seminit je ambil wuduk. Daripada duk main was-was, gila ambil wuduk, jangan layan. Itu namanya bela setan nama. Nampak bahaya. Sebab ihtiyat, berjaga-jaga. Daripada benda mudah, bukan benda payah pun. Pergi je ambil. Nampak macam ihtiyat berjaga-jaga, tapi sebenarnya itu bela setan namanya. Bela dia. Sebab apa? Bela maksud layan dia. Layan. Dia lagi seronok. Lama-lama dia jadi penyakit.
Mula-mula was-was. Mula-mula tak menyakit lagi. Cuma mari syak. Dia panggil syak dulu. Dia tak panggil was-was lagi mula-mula. 50-50. So, macam keluar kot. Dia menyerap kot. Tapi tak ada bau. Tak ada rasa apa. Tapi, dia syak 50-50. 50-50. Betul? Jaga-jaga. Daripada sembahyang tak sah nanti. Tu setan tu. Dia ambil. Dia pun pergi layan. Sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu, sebulan, setahun, jadi was-was. Dia jadi was-was lah. Kalau tak layan, kejap je. Dalam sebulan 2, hilang lah. Setan kata, tak boleh kacau kot ni. Kita kacau kot lain pula. Itu lah. Dia tak kacau kot tu. Dia kacau kot mandi wajib juga kot. Tak boleh kacau kot bab mandi wajib. Dia kacau bab semayang, kacau bab niat. Dia akan cari juga. Tu kerja setan. Kita layan cantik. Kita punya kerja mudah, dia kata. Setan kata kerja mudah, kita punya kerja sudah mudah. Dengan wuduk aja, dengan kentut aja kita boleh lah. Jadi kita tak payah susah lah. Kita lepak kat sini je. Setiap kali ambil wuduk, ada je dia kacau. Jangan layan. Sehingga yakin, tiba-tiba bagi 100% yakin. Memang kentut. Rasa. Ataupun bau. Barulah pergi. Jangan layan. Nabi tak bagi layan. Jangan layan. Kat orang kadang-kadang tu lah. Dia layan. Saya dah ceritakan kawan saya seorang masa ngaji dulu, pondok dulu. Dia memang waswas pelik. Memang ambil wuduk, basah jubah basah. Berjeruk. Bukan basah lagi, berjeruk. Tak 4 minit. Kita tengah 9 minit. Apa benda ni? Ambil wuduk dekat kolah. Kadang-kadang tengok je air tu. Kita komat dah. Tengok benda tu. Ambil basuh. Nawai tulu. Astaghfirullahalazim. Apa benda tu? Kadang-kadang dia mandi sejam. Memang was-was pelik. Dia basuh baju dia. Dia bilas 10 kali. Lepas tu dia gantung. Gantungnya, kalau masa nak ambil tu jatuh, basuh balik. Padahal bawah tu makanan najis. Dia was-was pelik. Pernah sekali tu, tempat berlopak, tempat dia lepas hujan kan, dia berlopak, ada selut-selut gitu. Kami jauh kan nampak. Dia duduk, berdiri, tegak. Tengok. Ni berlopak, betul ada jalan. Elok sikit lah. Tapi jalan pun basah pun lepas hujan. Lepas tu ada lembu-lembu kat situ. Lembu orang kampung kan. Kita jauh nampak kecil je dia. Tengok, berdiri, tengok. Kita mari dekat. Tu. Nyakit. Kami panggil dia nyakit teh. Tahu? Orang Kelantan ni nyakit teh. Nyakit habis teh. Nyakit teh. Okey. Tengok. Kita mari dekat. Lepas tu dia undur. Tengok ni perangai ni. Tengok lepas kalau layan syak dia jadi was-was. Dia undur, lepas tu dia sepak. Tak tahu dia sepak apa. Kita mari dekat, rupanya dia sepak tak lembu. Dia tengok, dia tadi dia langkah dah, dia kata. Langkah tak lembu. Lepas ke depan, dia kata tadi tak lembu tadi kena ke tak kaki dia. Dia undur balik, dia tengok tak lembu, tengok kaki dia, tengok tak lembu, tengok kaki dia. Kena kedok. Lama, 5 minit. Dia kata sepak, confirm kena. Itu dia sepak. Sakit gila, antara sakit gila. Dia mula dia layan dia tu. Allah, tak tahulah apa jadi dia sekarang ni. Tahulah. Pernah kami angkat dia borak dalam telaga. Pernah. Ramai angkat gedegor dalam telaga tu. Pernah. Adalah kisnya. Kalau dia ada, kontak saya. Saya nak jumpa dia balik. Kalau dia ada lagi. Banyak benda nak minta maaf kan dia. Banyak dia kena. Kalau dia ada dalam live ni lah kan. Kontak balik lah. Kontak. PM tepi. Banyak benda nak cerita dengan dia ni. Kawan tu. Allah. Jadi jangan layan was-was tu. Sehingga bau kentut tadi. Dia akan lari. Syuk-syuk lagi. Lepas tu, dia akan hilang. Masih hilang tu, kita terasa seolah dia menyerap keluar. Seolah-olah. Jangan layan. Sehingga ada bau. Ataupun yakin. Malah Sayyidina Umar, dia lepas dia ambil wuduk, dia ambil air, dia percik kat depan ni. Sayyidina Umar ni. Kenapa? Dia tu lah. Dia dah mula ada syak, tapi dia cepat-cepat buang syak tu. Dia syak je ni. Semaya tengok ada air. Ini air sebab bekas ambil wuduk, ataupun air kencing keluar. Dia bagi syak. Dia tapi bukan was-was, bau syak. Sekali okey lagi. Dah 3-4 kali kan macam ni. Saya nak Umar buat macam ni. Dia lepas ambil wuduk, perus dia ambil,
Bila tengok je ayat kubur kecil tadi, selesai. Tak? Tu cara dia. Cara menyelesaikan syak dan waswas adalah dengan ilmu fiqh, bukan dengan layan. Ada orang layan, bela, bukan. Bela, silakan bela. Jadi besar nanti setan tu. Caranya dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Fiqh kata apa? Tak batal. Tapi tak main rasa. Main fiqh. Fiqh kata apa? Kita sembahyang maghrib tadi ada wuduk. Dan kita tak jaga pun wuduk. Ada orang jaga tau. Faham maksud jaga wuduk? Dia sedar, kemut aja. Kenapa jaga, takut angin keluar? Ada. Walaupun tak ada pun tapi dia jaga. Tapi stres muka. Ada orang tak jaga. Kita tak jaga tadi, duk gelak-gelak tadi, mana dia jaga? Tak jaga. Tapi sembahyang maghrib tadi mesti ada wuduk. Okey, nak sembahyang isyak nanti, kalau nak kira, bukannya boleh yakin ada wuduk tak? Sebab tak jaga. Adakah boleh sembahyang terus? Sebab ada tak bukti yang dah batal? Tak ada bukti pun. Habis dah gelak tadi, entah seronok tergelak sampai terkentut. Tak ada. Ada baru, ada rasa atau yakin, baru batal. Walaupun kita tak jaga. Contoh lagi, dia sembahyang subuh pukul 6. Kemudian dia pergi balik rumah gitu gini, buat gini, pergi kerja sampai pukul 10 nak sembahyang duha. Boleh tak sembahyang duha dengan wuduk subuh sekejap? Ada tak dengan yakin perkara yang membatalkan? Tadi dia pergi balik rumah, isteri dia tidur lagi. Isteri tidur lagi, tak buat sarapan. Kita tak boleh sembahyang kot, tak apalah. Dia pun tak sentuh suami isteri. Dia nak, lepas tu dia keluar, naik motor, naik kereta, pergi, tak ada pun. Ada tak dia jaga kentut dia lepas pukul 6 sampai pukul 10? Mana jaga? Faham maksud jaga tu? Perhati. Tak jaga pun. Kemudian nak sembahyang duha, tak payah, sembahyang je, tak payah ambil wuduk. Sebab ada bukti batal. Itu pekah. Rasa tak sedap. Rasa, jangan pakai rasa. Untuk menyelesaikan syak dan wala. Kalau nak ambil wuduk boleh aja, dia panggil tajdid, boleh je. Cuma ambil wuduk kerana aku tajdid, aku mengulangi wuduk, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Aku tahu aku ada wuduk dan aku nak ambil sekali lagi. Bagus. Tapi kalau kenapa ambil wuduk ni? Entah batal, itu tak bagus. Manalah tahu, tak ada mana tahu. Boleh sembahyang duha pukul 10 dengan wuduk subuh sebab tak ada melakukan perkara yang membatalkan wuduk, walaupun tak jaga wuduk tu. Tak jaga, tak perhati kentut ataupun tidak. Oh Allah, masuk yang ketiga. Nak habis ni, yang ketiga. Dua. Yang ketiga. Bunyilah. Yang ketiga. Bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Okey. Bertemu kulit laki dengan kulit perempuan. Yang batal hanya bertemu, bersentuh. Temu tu bersentuh, kulit sahaja. Selain daripada kulit tak batal. Sentuh lelaki dengan perempuan ni, bila sebut dalam bab ketiga ni, terus cerita lelaki perempuan. Lelaki perempuan boleh kahwin. Jangan penatlah nak cakap ulang benda sama. Yang nombor 3 ni cerita bersentuh kulit lelaki perempuan yang boleh kahwin. Dengan isteri boleh kahwin tak? Boleh lah boleh kahwin, sebab tu batal. Kelakar soalan ni. Kadang-kadang soalan bodoh tapi kena fikir kat apa benda ni. Sebab apa? Dengan isteri batal ke tak? Dengan isteri boleh kahwin tak? Boleh. Memanglah boleh kahwin sebab nama isteri. Sebab tu isteri batal. Dengan anak tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, tak batal. Gitulah, dengan mak tak boleh kahwin. Dengan nenek tak boleh kahwin, tak batal. Senang je. Yang tak boleh kahwin, tak batal. Yang boleh kahwin, batal. Walaupun isteri. Walaupun isteri. Tak tahulah sesuai tak letak ayat walaupun tu. Walaupun isteri, tetap batal. Sebab boleh kahwin. Dia bukan boleh kahwin tu suruh kahwin. Boleh kahwin lah, janji boleh kahwin. Tapi kalau budak umur 9 tahun, takkan nak kahwin dengan budak 9 tahun. Bukan suruh kahwin, boleh kahwin. Manalah tahu. Boleh kahwin, batal. Jadi benda ni. Cikgu, budak darjah 6. Budak tu darjah 6. Cikgu tu dah tua 50 lah kot, macam tu lah cikgu tu. Lepas tu dia ada wuduk. Budak ni darjah 6 ni dah nak salam lah sebab dah habis UPSR ke apa, tak ingat dah cerita ni. Salam. Bila kata tak boleh batal wuduk, malah tak boleh salam. Tak boleh salam. Lepas tu dia kata lah, sebab apa? Sebab boleh kahwin. Buat apa aku nak kahwin dengan dia? Aku 50. Tu saya sebut tadi.
Bukan suruh kahwin. Boleh kahwin dengan suruh kahwin tu lain. Aku dah 50 lebih dah. Tu pakat-pakat cucu cicit lah tu. Bukan. Bersentuh lelaki perempuan batal. Budak tu umur 12 tahun. Nak masuk 13. Tu anak murid. Ya, anak murid. Kan boleh kahwin. Iyalah, boleh kahwin pun tak nak kahwin. Bukan. Nak kena tu. Nak kena. Orang ulang-ulang. Tak salah faham. Padahal kita kata boleh kahwin. Dia kata macam suruh dia kahwin pula. Berlapik tak apa? Sebab tu kata kulit dengan kulit. Kalau berlapik, walaupun nipis sekalipun, tetap juga tak batal. Walaupun bentuk sekalipun. Contoh pakai sarung tangan, tak batal. Nipis, tak batal. Ini orang silap faham. Dia kata boleh salam jika pakai sarung tangan. Laki ni cerita laki perempuan Saya dah sebut awal tadi, laki perempuan yang boleh kahwin. Dia kata salam boleh, janganlah sentuh. Pakai sarung tangan. Apa salah faham kat sini? Hukum berlapik tu tak batal air semayang. Hukum bukan hukum menyentuh. Menyentuh tu hukum lain. Jadi walaupun tak batal air semayang, tapi salam pakai sarung tangan haram juga. Dia bukan. Jadi dia guna hukum batal wuduk kepada boleh pegang. Kalau macam tu sedap je lah. Lepas tu orang tahan. Oi, apa benda tak kahwin lagi pegang? Pakai sarung tangan? Mana boleh? Bab pegang, bab bentuk tu, itu bab lain. Bab batal wuduk, berlapik, walaupun nipis sekalipun tak batal. Bukan bermakna boleh pegang. Lain tu. Walaupun berlapik, walaupun lapik tadi dengan syahwat sekalipun, tetap juga tak batal. Sebab yang membatal yang bila bersentuh kulit. Selain pada kulit tak batal. Gigi, rambut, bulu kening tak batal. Janggut, isteri nak pergi semayang, isteri kata kejap. Main janggut lu. Dia pegang. Okey dah belah pergi. Tak batal. Tak batal. Hanya batal dia sebut apa gelak lain macam ni. Yang batal hanya kulit dengan kulit dengan gigi. Isteri dia ni sikit ke depan sikit, dia pegang, tak batal. Contohlah angkat atau tulang pun tak batal. Ini contoh aja. Contoh kan pelik, tapi contohlah hukum bekah. Dia tak ada tangan, lepas tu isi semua tak ada, terkeluar tulang. Sentuh. Bukan. Jadi bila dia tulang tu pegang tak batal. Tak batal. Kuku tak batal. Pegang kuku. Kulit dengan kuku tak batal. Kuku dengan kuku lagi tak batal. Kulit dengan kuku pun tak batal. Yang batal kulit dengan kulit. Tapi macam mana pun sunat ambil wuduk balik. Kena rambut-rambut. Sunat tak wajib. Kalau dia transgender tu yang sudah kasih potong, kasih potong dan dah nampak macam perempuan dah. Lelaki dah nampak macam perempuan nampak macam lelaki. Malah kalau tengok perempuan yang ori, tengok dia yang tiruan, sedap tengok dia lagi. Nak bagi tahu powernya transgender. Sekarang dah ada dah. Ramai dah transgender. Dulu payah nak jumpa yang lembek-lembek yang patah sini bukan patah aksiden, patah ni au tu kan, patah je. Sekarang tak, transgender terus. Dapat detect ni dapat detect gong telan air, gong ni naik tu sah. Lepas tu cakap kepit macam orang tak tahu. Cakap kepit nak bunyi perempuan kan. Macam mana, adakah batal? Tapi sebelum cerita batal, dia nak masuk toilet lelaki ke perempuan? Masalah. Transgender masalah. Tapi ada orang suruh masuk tandas perempuan. Kalau dia tukar jadi perempuan, tak masuk tandas perempuan lah. Ada orang suruh masuk gitu. Ada orang tu, dia mak andam. Bukan mak andam, lelaki, tapi orang panggil mak andam. Dia pandai buat make up, cantik pengantin. Akhir sekali pada masa dia nak masuk, nak naik pelamin tu kan, dia semua halau keluar. Mana boleh keluar. Aku seorang je. Nanti lepas ni tengok atas pelamin. Nanti kalau tidak tak adalah petua-petua dia suruh keluar.
Bertinggal berdua pengantin perempuan dalam bilik pengantin dengan dia. Kata boleh tinggal gitu. Apa saya tinggal berdua? Jangan. Tak, dia dah lembek dah. Kita lembek lah. lembek lah duduk berdua dalam bilik tu. Keluar anak jadi tengok orang lain. Suami aku rambut lurus, keluar rambut kerinting. Macam mana? Boleh keluar. Tak boleh percaya ni, tak boleh percaya geng-geng ni. Tak boleh percaya. Nampak je lembek-lembek. Kalau dia kahwin anak 10. Yang nak nampak kerah-kerah ni anak 2. Tak boleh percaya. Kalau transgender macam mana? Transgender maksudnya telah ubah walaupun badan dia ubah, ambil yang original. Gembuah kena duduk kat tempat original juga. Tak boleh masuk. Jangan buat masuk kat tempat-tempat perempuan kalau lelaki. Tak boleh. Pokoknya haram. Tak boleh tu haram. Malah dia tengok aurat-aurat. Haram tempat tu jadi haram. Dia tahu hal tu. Tak. Kan. Tak sah. Tak sah. Uish, betul lah. Tak terfikir sampai saat tu. Elok lah tak duduk Malaysia lagi. Duduk mana? London mana? Siapa lah? Tak tahu. Tersebut aja. Mana tahu. Elok lah jangan. Bala mari Malaysia dah. Dah lah banyak bala. Tambah lagi geng-geng ni. Bala ni. Elok-elok keluar lah. Gigi. Tak payah balik-balik lah. Imagine je. Tak ada kena-mengena sama ada hidup atau yang telah meninggal dunia. Tak ada kena-mengena. Aduh hai. Tak boleh tu. Biar berdua-dua anak nak kahwin, anak lah kalau ayahnya anak nak kahwin duduk biar berdua, kata sebab dia dah jadi mak andam, sebab dah gitu dah patah habis dah kata. Tak boleh dah. Tengok saja macam tikus tengok besi je cakap. Iyalah. Jadi macam-macam nanti. Tak boleh hukumnya haram tu. Dan dipegang-pegang kan. Make-up tak boleh. Jangan cari mak andam. Jangan cari tu adalah pak andam. Cari perempuan betul. Mak andam betul. Tapi yang pandai buat yang orang lelaki ni. Dia lebih menjiwai daripada perempuan. Ya. Lagi pandai buat ukur baju apa. Dia orang lagi pandai jahit. Dia orang lagi pandai. Tapi masa nak ukur-ukur jaga-jagalah. Baru nak mulakan kehidupan berumah tangga perempuan dah nak naik ke satu tahap. Awal-awal lagi dah dengan maksiat. Dan harus habis batal laki yang membuat. Yang harus nikahkan dia, yang harus nikah, yang boleh nikah. Yang boleh nikah batal. Jawab soalan tadi. Kanak-kanak tadi kan. Kanak-kanak dia tak tengok balik atau tidak. Ni bila sebut kanak-kanak ni cerita apa ni? Masih lagi cerita lelaki perempuan bersentuh kulit. Jika lelaki perempuan batal wuduk bersentuh kulit, dia bukan tengok balik. Sebab ada orang jawab dia kata balik bersentuh dengan balik batal. Balik lelaki balik, perempuan tak balik tak batal. Bukan, dia tak tengok balik. Masalah batal dia tak tengok balik. Perempuan dah balik, lelaki tak balik lagi, maka tak batal. Tidak. Ini pun kisah cikgu juga, ustazah. Dia salam budak-budak umur 11 tahun. Salam tu sebab biasa ujung-ujung sekolah lah kan salam, terima kasih ustazah, terima kasih kan, salam. Sebab apa? Sebab dah tua dah ustazah tu, 50-60. Sedangkan dia tu belum balik lagi. Katalah lelaki tu belum ada. Orang Malaysia lambat balik. Lambat 13 ke atas balik. Perempuan cepat pula balik orang Malaysia. 10, 11, 12 dah balik perempuan. Lelaki kadang-kadang 13 tak balik lagi. 14 balik. Lambat balik. Lambat macet. Lambat matang. Lelaki. Itu lelaki Malaysia lah. Jadi macam mana kalau bersentuh yang dah balik dengan yang tak balik lagi? Tak ada, dia bukan ni. Balik atau tidak bukan menjadi faktor untuk menentukan batal atau tidak. Habis tu yang menentukan apa? Besar mana? Lelaki balik, perempuan besar mana? Besar tu maksud fizikal. Badan dia tu, badan. Jika badan dia tu besar, walaupun tak balik lagi, perempuan tu besar badan dia, yang mana kalau orang lelaki yang nafsu sejahtera, bukan nafsu pelik. Nafsu pelik ada, dia nak kau budak-budak tu nafsu pelik. Nafsu sejahtera, bila tengok memang ada nafsu dah kat situ, maka batal wuduk. Walaupun tak balik lagi. Kalau dah balik, badan macam mana pun tetap batal. Kalau dah balik, batal secara mutlak. Tak kira, tak tengok apa dah. Balik sentuh aja batal. Kalau tak balik, bukan tengok
Kalau tak balik lagi sentuh, batal atau tidak? Bukan bergantung. Tak balik maka tak batal. Bukan. Tak balik, tengok dulu. Budak tu kan ada kan baka besar, ada baka kecil. Ada kalau orang Malaysia biasa, umur 13, alai. Tu tengok geng orang Eropah. Belah-belah Arab, anak-anak Pak Arab tu kan. Oi, umur 6 tahun. Kita tengok macam tingkatan 1. Yang tu lah, itu maksud tu. Tengok badan. Jika normalnya badan dah jadi perempuan, bukan jadi budak-budak lagi, dah nampak perempuan, walaupun tak balik, maka batal. Kalau dah balik, sentuh tu batal lah. Tak kira macam mana. Macam tu juga lelaki. Lelaki tu, tapi jarang Malaysia payah lah. Walaupun dia tak balik lagi, tapi badan dia tu dah lelaki dah. Nak cakap macam mana tu? Dah ada lelaki dah. Tak nampak macam meleh-beleh macam budak-budak. Maka begitulah. Begitulah perempuan yang besar ni tak boleh sentuh sebab dah jadi lelaki walaupun tak balik. Tapi kalau dah balik, walaupun kecil je, tinggi ni lelaki tu, tapi dah balik, batal. Dia bukan tengok balik, dia tak tengok dah fizikal. Tak balik, tengok fizikal. Okey, baik. Yang terakhir, sejarah. Yang terakhir, yang keempat, menyentuh zakar atau faraj anak Adam dengan perut tangan atau menyentuh halaqah duburnya. Wallahu alam. Dah habis dah. Yang keempat batal wuduk, menyentuh kemaluan, zakar atau faras, kemaluan lelaki atau perempuan, anak Adam dengan perut tangan. Ni perut. Nak tahu perut? Ambil tangan, tepek 2. Lagi senang, ambil bedak ataupun tepung, tabur, tak. Goyang-goyang sikit. Yang kena tepung tu, itulah tapak. Kawasan tu, ni, kalau kena kemaluan kubul atau dubur, batal. Bila sebut kubul, dubur, bila sebut dubur, yang kawasan yang berkedut. Bukan yang Dunlop. Dunlop tak batal. Bumper. Bumper tak batal. Spoiler? Spoiler pun tak batal. Yang bulat tu, dia kecil je, lebih kurang dalam 1 sen, 2 sen je. Bukan harga. Besar 10 sen, 20 sen. Takkan besar 50 sen. Bapak besar. Besar 10 sen, besar 20 sen je dia punya kawasan tu. Yang itu kena mana-mana. Tapak tangan yang tadi batal. Sama ada dirinya sendiri, kubur-dubur dirinya sendiri, atau kubur-kubur orang lain, batal juga. Anak dia walaupun kecil, yang ni tak kira. Dalam masalah sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal, dia tak kira kecil besar. Walaupun baby baru lahir dia ambil mandi kan, dia ada wuduk, tangan dia terkena kemaluan baby tadi, maka batal. Dia tak kira kecil besar. Dari sudut sentuh kemaluan. Dari sudut batal bersentuh kulit, dia tengok kecil besar. Tengok kecil besar budak tu, bukan kecil besar kemaluan tu. Tengok lain macam apa benda pula. Okey. Jadi sebab nak cepat dah ni, dah sejam dah. Jadi batal. Hanya tapak tangan, sentuh kemaluan, kubul dan dubur, teka-teki. Ada teka-teki. Lelaki sentuh kemaluan lelaki lain dengan tapak tangan. Dua-dua ada wuduk. Maka dua-dua betul. Ni soalan. Dah tutup ni soalan. Tak jawab soalan, tak tutup. Yang disentuh tak betul. Sebab apa yang disentuh tak betul? Sebab yang disentuh tu, lelaki dengan lelaki sentuh kulit, mana betul? Yang disentuh, lelaki dengan lelaki, mana betul? Yang menyentuh batal kerana tapak tangan dia sentuh kemaluan. Okey, kalau perempuan dengan lelaki, perempuan yang boleh kahwin dengan lelaki, maksudnya lelaki, perempuan sentuh kemaluan lelaki yang boleh kahwin tadi, siapa yang batal? Dua-dua ada wuduk. Dua-dua batal. Tapi yang penting dia punya hujah dia yang lelaki, katalah lelaki yang menyentuh, perempuan yang menyentuh kemaluan lelaki, maka perempuan ni batal kerana menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Lelaki batal kerana menyentuh kulit. Menyentuh kulit dengan kulit kan batal. Jadi ilah ataupun alasan tu penting. Hanya dengan tapak tangan sahaja batal, dengan belakang tangan tak batal, dengan siku tak batal. Sentuhlah macam mana pun. Ada pakcik tu tanya, dia duduk macam ni
Sejuk. Macam ni lah sejuk. Sama lah macam ni. Tapi sekitar 10 tahun lepas. Sejuknya macam ni, kuliahnya macam ni, dah panjang sejam pun macam ni juga. Jadi sejuk, kaki dia, ada orang tua muka dah tahu dah cerita apa ni. Kaki dia masuk dalam kain, tersentuh tapak kaki dia muluan. Adakah batal? Tapak kakimu genjel, mu pijak pun tak batal. Hanya tapak tangan sahaja yang batal. Wallahualam. Tanggul. Saya teringat, manalah pakcik tu sekarang ni. Tu sudah kita sambut esok malam. Esok malam ada, esok malam last. Esok malam syarat sah sembahyang. Esok malam minggu kelima sambung balik. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.